Kita jumpa dah pak kita nak baca. Jumpa dah pak kita nak baca tu. Ya. Okay. Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah merezekikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam, dan merezekikan kepada kita kenikmatan untuk berpandu kepada sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta merezekikan kita berada dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk menyambung bacaan kita pada kitab Talbis Iblis, untuk menyingkap tipu daya iblis terhadap orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari tipu daya iblis. Walaupun kita tahu tidak ada yang boleh menyelamatkan kita daripada tipu daya itu melainkan Allah, kerana begitu licik dan halusnya tipu daya iblis. Tapi harapan kita mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita, serta memberikan taufik, panduan kepada kita untuk selamat daripada tipu daya. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pada subtopik sikap sufi yang menghinakan diri sendiri. Sikap sufi, yakni sufi yang melampau lah, yang menghinakan diri sendiri. Dari Muhammad bin Ahmad An-Jari, bahawasanya dia menuturkan Ali bin Babawaih adalah salah seorang yang dikenal sebagai penganut sufi. Pada satu ketika dia membeli daging dan ingin membawanya pulang ke rumah. Namun kerana malu kepada orang-orang di pasar, dia pun mengalungkan daging tersebut di leher lalu membawanya ke rumah. Ini antara sikap sufi yang disebut ni. Dia malu kepada orang, tak nak tunjuk kedudukan dia, lalu dia pun buat-buat jadi macam orang bodoh. Macam mana daging yang dia beli tu gantung dekat leher dia, kemudian dia jalan balik rumah dengan begitu. Aku berkata, penulis ni Ibnul Jauzi berkata, sungguh aneh orang yang hendak menghapuskan jejak tabiatnya. Keinginan menghapus jejak ini termasuk perkara yang mustahil, dan bukan itu pula yang diinginkan syariat. Kerana di dalam tabiat manusia sudah tertanam rasa ingin terlihat indah, baik dalam berpakaian, malu bertelanjang, serta menyingkap kepala tanpa penutup. Syariat tidak memungkiri perasaan atau tabiat seperti ini. Sedangkan perbuatan si sufi itu justru menghinakan diri sendiri di hadapan orang banyak, dan ini merupakan tindakan yang sangat buruk, sama ada menurut syariat ataupun menurut akal yang sihat. Ini namanya menjatuhkan harga diri, bukan olah jiwa, seperti halnya membawa sandal di atas kepala. Yakni selipar di atas kepala. Allah memuliakan seseorang dan menjadikan banyak orang melayani hajatnya. Tiap individu saling membantu. Maka sama sekali bukan ajaran agama ini saat seseorang harus menghinakan diri sendiri di hadapan khalayak ramai.
Jadi dalam Islam, Allah tak ajar pun kita menghinakan diri sendiri, sebagaimana perbuatan orang-orang sufi. Sekelompok sufi menyebut diri mereka sebagai malamatiyah. Mereka ini melakukan berbagai dosa seraya menyatakan kami bermaksud menjatuhkan martabat peribadi di depan orang yang banyak. Tidak lain supaya kami dapat terhindar dari petaka sombong dan juga riak. Jadi ada di kalangan mereka golongan ni menghina diri sendiri, malah sengaja melakukan dosa dengan alasan nak selamat daripada penyakit sombong dan juga riak. Minggu lepas saya ataupun dalam kelas lepas saya sebut dah kan, orang yang saokok kenapa tu, padahal dia orang yang baik sebelum ni, supaya nak suruh darjat dia turun sikit, atau supaya tak nak jadi sombong. Mereka tidaklah berbeza dengan seorang lelaki yang berzina dengan seorang wanita sehingga hamil. Saat ditanya, mengapa kamu tidak berbuat azal, yakni mengeluarkan sperma di luar kemaluan wanita? Dia menjawab, yang ku tahu azal itu hukumnya makruh. Lalu ditegaskan kepadanya, apa kamu tidak tahu bahawa zina itu haram? Nak lari daripada makruh tapi duk buat benda yang haram. Jadi keadaan mereka sama seperti orang yang begitu. Konon-kononnya tak nak sombong, tak nak riak. Benda yang sombong dan riak tu, benda tak tahu lagi nak mari ke tidak. Tapi bila dia buat maksiat, yang tu confirm dah benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak lari daripada sesuatu yang belum lagi pasti, tiba-tiba dia pergi buat maksiat yang pastinya berdosa. Ini adalah syubhah. Ni syubhah. Kita nak lari daripada sesuatu yang ringan, pergi buat benda yang lebih berat daripada tu. Konon-kononnya kita nak buat ni tak nak jadi, tak nak sombong, tak nak riak, tak nak apa. Tapi dengan cara apa? Cara dia pergi buat maksiat. Dipanggil malamatiyah. Orang yang sengaja melakukan dosa dengan alasan supaya dia tidak sombong. Ini antara syubhah yang menyebabkan mereka terpesong dari agama. Orang bodoh seperti mereka ini sudah meruntuhkan martabat, yakni kedudukan peribadi di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka lupa bahawa kaum muslimin adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Saksi-saksi Allah di muka bumi. Sebaliknya, kalau dia nak lari daripada sifat sombong, dia kena mengaji. Dia kena mengaji dan dia kena betul-betul faham akan agama Allah. Tidak ada salahnya seorang tu buat amal depan manusia yang lain. Yang salah ialah penyakit riak dan sombong. Nak lari daripada penyakit riak dan sombong bukan dengan buat maksiat kepada Allah. Sebaliknya dengan meningkatkan ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau tak ngaji tauhid, dalam maksiat pun boleh datang sombong. Maknanya dia sengaja nak tunjuk ke orang dia ni ahli maksiat. Bukankah pada sifat nak tunjuk ke orang dia ni orang yang, ataupun sifat dia apa? Nak menampakkan dirinya itu bukan orang yang baik, supaya manusia pandang dia dengan pandangan yang tidak baik. Bukankah itu juga melihat ataupun berpaksi kepada pandangan manusia? Dia fikir nanti orang kata gitu, nanti orang kata begini. Allah kata macam mana? Allah sendiri. Ada Allah suruh buat gitu? Tidak.
Jadi sebab tu nak lari daripada kesombongan, sebenarnya bukan dengan pergi buat maksiat, tak pernah pun ajaran syariat ajar begitu. Nak lari daripada kesombongan adalah dengan meningkatkan tauhid kepada Allah, dengan mengikhlaskan diri, dengan mengikhlaskan niat. Dan ikhlas tidak akan datang pada seorang yang tak kenal Tuhan dia macam mana. Nak jaga keikhlasan, kena jaga tauhid. Kita akan tahu bahawa la haula wa la quwwata illa billah. Kita nak sombong apa, moga tidak ada daya dan upaya yang kita dah buat ni, ibadat ni semuanya datang dari Allah. Di situlah hilang sifat kesombongan bila kita nisbahkan kekuatan dalam buat ibadat dan daya meninggalkan maksiat, kita sandarkan kepada Allah. Kita tak sandarkan kepada kita dan kita tak sandarkan kepada mana-mana makhluk dan orang. Kita kata la haula wa la quwwata illa billah. Jadi nak gimana kesombongan? Batu ilmu tu yang utama. Tidaklah seorang itu lebih ikhlas untuk dalam ibadat dengan dia menambahkan maksiat. Siapa ajar lagu tu? Nabi tak pernah pun suruh kita ni nak lari daripada penyakit riak kena buat maksiat. Itu bukan ajaran Nabi SAW. Tapi itulah yang berlaku pada golongan-golongan ini. Sebahagian mereka sengaja buat maksiat, menghinakan diri sendiri atas alasan tidak mahu sombong. Tidak mahu sombong. Jadi kita tu berat lagi lah maknanya. Sombong, hak riak, hak bahaya, hak riak, buat ibadat untuk dilihat orang. Berat daripada tu, buat maksiat untuk dilihat orang. Bukankah dia buat maksiat tu supaya orang tengok dia buat maksiat? Ada? Berat lagi. Kalau kita mikirlah, penyakit yang kita bimbang, buat ketaatan supaya dilihat orang. Dia ni buat maksiat ni kerana siapa? Nak suruh orang tengok kan? Kan dia nak suruh Allah tengok. Allah buat maksiat ke? Tak. Dia buat tadi sebab dia malu nanti orang tengok ni. Sebab tu ada kata-kata dia panggil apa tu? Melakukan sesuatu kerana manusia, itu namanya riya. Meninggalkan sesuatu kerana manusia, itu dinamakan kufur ataupun syirik. Maknanya lebih berat daripada tadi ya. Seorang tu dia buat maksiat kerana dia buat ibadat kerana manusia. Sekurang-kurangnya dia buat apa yang Allah perintahkan, tapi dia kongsikan maksud tu kerana pandangan manusia. Maka jadi dah dia riak. Yang kedua berat lagi. Dia buat kerana manusia. Okay. Dalam masa yang sama meninggalkan perintah Allah. Hak tadi buat kepada manusia, tapi sekurang-kurangnya selari dengan perintah Allah. Hak ni buat kerana manusia, malah melanggar perintah Allah. Boleh nampak tak? Lebih berat daripada yang riak tadi sebenarnya. Kalau kita tanya, apa dia buat maksiat? Tak boleh lah, supaya nanti kalau orang tengok, nampak. Dia buat maksiat tu tujuan dia apa? Supaya nak lari daripada penyakit sombong dan riak. Jadi nak suruh orang tengok dia buat maksiat. Nak suruh apa? Orang tengok dia buat maksiat. Betul tak? Nak pergi pasar, tengok malu orang, terpau gantung, buat pura-pura jadi orang gila dan sebagainya. Nak suruh orang tengok dia tidak beriman. Nak suruh orang tengok dia tidak bertakwa. Nak suruh orang tengok dia ahli maksiat, supaya dia nak lari daripada penyakit sombong dan seumpamanya. Dia lupa dia sedang melanggar perintah Allah kerana pandangan manusia. Riak kurang-kurang lagi.
Walaupun berat dah lah, tapi nak banding dua tu, riak buat perintah Allah, tapi kerana pandangan manusia. Hak mereka sedang buat ni, melanggar perintah Allah kerana pandangan manusia. Dua kali berat. Dua kali berat. Sebab tu, memahami agama ni bukan dengan sekadar rasa. Memahami agama ni bukan sekadar sangka-sangka. Memahami agama mesti dengan petunjuk dari agama, iaitulah petunjuk dari wahyu Allah yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari Abu Amr bin Ulwan, dia bertutur, Abul Husain An-Nuri membawa 300 dinar, yakni hasil penjualan rumah miliknya. Kemudian dia duduk atas jambatan, dia pun lempar dinar itu satu demi satu ke dalam air sambil berkata, kamu datang kepadaku untuk menipuku dengan yang seperti ini, yakni fitnah harta. Jadi dia duduk atas jambatan, buang duit dinar dia dalam air. Lalu sambil dia buang tu, dia kata apa? Kamu datang kepadaku untuk menipuku dengan fitnah harta. As-Sarraj menjelaskan kisah tersebut. Sebahagian orang berkomentar, andaikan An-Nuri menginfakkan wang itu di jalan Allah, tentu ia lebih baik baginya. Sedangkan aku memandang bahawa jika dinar-dinar itu memalingkannya dari mengingati Allah meskipun sekejap, maka yang perlu dia lakukan ialah langsung membuang seluruh wang tadi agar dia boleh lebih cepat terlepas dari fitnahnya. Demikian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fatafiqa mashan bis-suqi wal a'naq. Lalu dia mengusap kaki dan leher kuda itu. Kaki dan leher kuda itu. Nota kaki. As-Sarraj mengatakan demikian kerana memahami firman Allah perihal tindakan Nabi Sulaiman itu sebagai tindakan Nabi Sulaiman untuk segera melepaskan diri dari sesuatu yang memalingkannya dari Allah. Sebab terdapat sejumlah ulama yang menafsirkan firman Allah tersebut sebagai pembunuhan Sulaiman terhadap kuda yang ternukil di sini. Lihat kisah perdebatan Asy-Syibli dan Ibnu Mujadi pada bab dan bahasan tentang memperindahkan pakaian dalam buku ini. Jadi cerita dia sampai pada Nabi Sulaiman ni disebut ada kuda yang menyebabkan dia sibuk dengan kuda dia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, lalu dia pun usap leher dan kaki kuda tu, makna dia pun potong leher dan tu dia bunuh kuda tersebut kerana kuda tersebut melalaikan dia daripada mengingati Allah. Jadi mereka berdalil dengan tafsiran tersebut untuk bersegera melepaskan diri daripada cengkaman harta dan fitnah-fitnah dunia. Lalu As-Sarraj kata, pada aku betul hak Abu Amr buat tu. Apa dia? Kalau kerana harta tu menyebabkan dia ni lalai daripada mengingati Allah, memang patut dia buang semua sekali duit dia dalam sungai. Dia sokong tindakan buang duit dinar dalam sungai kerana takut kepada fitnah harta. Sedang orang lain kata, alangkah baiknya kalau dia infak harta tersebut. Aku berkata, mereka menunjukkan ketidaktahuan peribadi tentang syariat, ketidakwarasan pemikirannya. Kerana seperti telah diterangkan, syariat memerintahkan kita agar menjaga harta, melarang menyerahkan harta itu kepada yang belum dewasa dan menjadikannya penopang kehidupan yang singkat ini.
Sementara akal sihat mengakui bahawasanya harta itu diciptakan tidak lain untuk berbagai maslahat, maka itu saat seorang membuang harta, berarti dia telah merosak sesuatu yang dapat menjadi sebab kebaikan baginya. Dan pastinya dia tidak mengetahui hikmah Allah di sebalik penciptaan harta. Pembelaan As-Sarraj terhadap An-Nuri itu lebih buruk daripada perbuatan An-Nuri sendiri. Kerana jika memang An-Nuri takut khawatir terkena fitnah harta, seharusnya dia memberikan harta tersebut kepada orang fakir. Jadi jelas kepada kita kekeliruan mereka dalam memahami maksud agama. Agama nak lain, dia pergi buat lain. Walaupun niat dia comel, kata dia nak melepaskan diri daripada fitnah harta, tapi yang dia buat apa dia? Buang harta. Sedang agama suruh jaga harta. Nah, agama suruh jaga harta. Dan Allah Ta'ala menciptakan harta tu ada hikmah dan kebaikan dia. Kalau dia tu sampai pekat berpaling teguh, seolah-olah dia tidak tahu ada apa hikmah Allah Ta'ala ciptakan harta. Baik, seterusnya penyimpangan sufi dalam menafsirkan Al-Quran. Salah satu kebodohan para sufi yang melampau inilah, adalah berani dalam menafsirkan Al-Quran berdasarkan pendapat peribadinya yang pasti tidak benar. Seperti mereka berdalih dengan tindakan Nabi Sulaiman yang mengusap kaki dan leher kuda, seperti yang kita sebut tadi. Dan mereka mengira tindakan Sulaiman yang mengusap kaki dan leher kuda sebagai pembunuhan Sulaiman atas haiwan ini. Akibat menganggap nabinya, yakni Nabi Allah telah membunuh kuda, maka mereka mengira bahawa amalan Nabi Sulaiman tersebut membolehkan untuk berbuat kerosakan. Padahal kerosakan dalam segala bentuknya itu sama sekali tidak diperbolehkan dalam syariat. Ketahuilah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut hanyalah mengusap kuda dengan tangannya, dan dia berkata, kamu berada di jalan Allah. So penulis kita, dia memilih pandangan bahawa yang Nabi Sulaiman buat sebenarnya hanya usap, gosok betul leher dan kaki kuda tersebut, tidak bunuh. Memang ada sebahagian ulama tafsir menyatakan Nabi Sulaiman membunuh ataupun menyembelih binatang tersebut. Dan ada beza dua tu pun. Andai kata kalau orang ambil pandangan sembelih sekalipun, sembelih binatang tak sama dengan membiarkan merosakkan harta dengan sia-sia. Betul tak? Sembelih ni kita ralik dengan binatang tersebut, kita pun sembelih jamu orang makan, tak rosak harta tu. Cuma sifat kita ralik dengan dia tu tak ada lah. Bukan menjadi alasan untuk seorang tu melakukan kerosakan pada harta. Boleh faham tak? Kalaupun betul ada pandangan yang kata Nabi Sulaiman sembelih sekalipun, maka sembelih dengan bunuh tak sama. Sembelih dengan bunuh tak sama. Dan mustahil seorang Nabi melakukan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dia menjadikan alasan ni nak suruh melakukan kerosakan. Ambil hujah perbuatan Nabi Sulaiman, nak justify perbuatan dia mencampurkan duit dinar dalam sungai tanpa alasan yang munasabah. Melainkan kerana takut kepada fitnah harta. Takut kepada fitnah harta itu betul. Perbuatan mencampurkan dinar dalam sungai itu adalah perbuatan yang sia-sia. Okey. Abu Nasr As-Sarraj menyebutkan dalam Lumah, Abu Ja'far Ad-Darraj mengisahkan, satu ketika guruku keluar untuk bersuci, lantas aku mengambil tas miliknya dan memeriksa. Ternyata di dalamnya ada perak senilai 4 dirham. Peristiwa itu terjadi pada malam hari dan malam itu dia tidur tanpa makan apa-apa pun. Saat guru kau kembali, aku beritahu, di dalam tasmu ada sekian dirham.
sementara kita kelaparan. Mendengar itu guru pun bertanya, kamu mengambilnya jika ia kembalikan dirham tersebut. Setelah itu guruku berkata, ambillah dirham itu dan belikanlah sesuatu. Aku bertanya kepadanya, demi hak zat yang engkau sembah, mengapa anda boleh mengambil keputusan demikian, yakni berubah pikiran? Guruku menjawab, Allah tidak memberiku rezeki apapun dari dunia selain perak tersebut. Kerananya aku ingin berwasiat supaya perak tersebut dikubur bersama jasadku. Pada hari kiamat, ia akan aku kembalikan kepada Allah, seraya dikatakan kepadanya, inilah dunia yang engkau berikan kepadaku. Oh. Inilah seraya berkata, inilah dunia yang engkau berikan kepadaku. Punyalah dahsyat dia punya. Tak nak kepada dunia. Jadi duit dia ada 4 dirham, duit perak tu yang dia ada, dia simpan. Tak beli duit tu. Kenapa tak nak beli? Sebab dia kata, aku harap selama hidup aku ni Allah bagi kepada aku 4 dirham ni je. Dan aku tak nak tertipu dengan dunia, sehingga aku nak 4 dirham ni kalau aku mati dikuburkan bersamaku. Lantas bila aku bangkit hari akhirat, aku kata kepada Allah, ya Allah, ni 4 dirham yang kamu bagi kepada aku di dunia dulu, aku tak guna pun kerana takut tertipu dengan dunia. Dahsyat tu. Tapi sebenarnya ini adalah tipu daya. Kalau sungguh dia buat lagu tu, duit tu ada manfaat tak untuk dia dan juga orang lain? Tak ada. Terkuburlah duit tersebut. Alangkah baiknya 4 dirham tu diambil sedekah ke, beli makanan ke, bagi kepada orang anak yatim ke, dan seumpama dengannya. Barulah betul. Sebab tu saya ulang-ulang dulu, kita ni dalam agama kena banding sokmo. Dengan apa? Dengan perintah Allah. Apa yang Allah perintah kat kita? Di saat Allah bagi kepada kita ujian, apa yang Allah perintahkan kepada kita? Allah bagi ujian kesenangan untuk syukur. Allah bagi ujian kesusahan untuk sabar. Bila Allah bagi nikmat untuk syukur, macam mana cara mensyukuri nikmat Allah? Bukankah Allah Ta'ala kata, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dengan nikmat Tuhan yang Allah bagi kepada kamu, maka fahaddith, ceritakan dia, tunjuk, bukan tunjuk dari sudut riak dak mana, gunalah nikmat tersebut. Allah bagi kepada kita nikmat, guna nikmat yang Allah bagi untuk ketaatan Allah. Kadang-kadang Allah bagi pakaian yang cantik, dia tinggal pakaian cantik tu, dia pakai compang-camping, padahal dia ada baju cantik. Allah tak suruh dia tinggalkan harta. Sebaliknya Allah suruh gunakan harta tu pada jalan Allah. Nampak tak? Allah suruh guna harta tersebut, nikmat tersebut pada jalan Allah. Itu perintah Allah. Jadi kalau kita main agama ni ikut rasa, sangka, jadi rosak lagu tu. Jadi rosak. Baik, kita pergi lagi. Dari Abdullah Al-Husri, bahawa dia bercerita selama 20 tahun Abu Ja'far Al-Haddad bekerja tiap hari dengan upah 1 dinar. Dan wang itu secara rutin dia infakkan kepada orang-orang fakir. Dia juga selalu berpuasa dan dia terbiasa keluar di antara maghrib dan isyak, tidak lain untuk mengetuk pintu rumah manusia lantas meminta sedekah untuk berbuka puasa. Dahsyat. Dahsyatnya kehidupan sufi dia. Macam mana kehidupan sufi dia? Dia kerja tiap hari.
Bila dapat upah 1 dinar setiap hari, dia sedekah duit 1 dinar. Sampai malam hari, di waktu dia nak buka puasa, ketuk pintu rumah orang, minta sedekah untuk buka puasa. Dahsyat tak? Punyalah, tak nak kepada harta dunia. Duit Allah beri ke dia beri ke orang, untuk dia makan, dia minta sedekah dengan orang. Itu pun orang hak jahil kata, hebatnya dia. Hebat dalam kurungan. Di mana dia dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala kata, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Dalam surah Isra Allah Taala kata, bakhil sangat pun jangan, pemurah sangat sampai kamu jadi hina pun jangan. Jadi hina macam mana? Ni ya. Siapa kamu kena minta-minta? Bukankah perbuatan minta-minta tu ditegah dalam agama? Perbuatan minta-minta tu ditegah dalam agama. Penulis berkata, apabila orang ini mengetahui bahawa meminta-minta hukumnya tidak boleh bagi orang yang mampu bekerja, maka tentu dia tidak akan mau melakukannya. Kalaupun amalan ini boleh, mungkinkah kehormatan diri mendorongnya untuk meminta-minta? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah azza wa jalla wa ma ala wajhihi muz'atu lahmin atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Meminta-minta senantiasa dilakukan oleh seorang daripada kalian, atau bahasa mudah, senantiasalah seorang itu meminta-minta di antara kalian sehingga dia bertemu Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun yang ada di wajahnya. Orang kalau sifat dia meminta-minta tanpa sebab, sedang dia mampu bekerja, dia pergi minta-minta dan memang kerja dia minta aja. Sampai hari akhirat besok, bangkit hari akhirat, jumpa Allah, tak ada daging muka. Orang hak jenis tak tahu malu macam ni, di akhirat nanti bertemu dengan Allah, tak ada secebis pun daging di muka mereka. Nabi kata. Maka hadis ni menunjukkan adanya larangan meminta-minta bagi orang yang mampu. Yang dia ni sedekah duit dia, lepas tu hujung hari jadi peminta sedekah. Itu bukan perintah agama, melainkan itu adalah kejahilan dalam menafsirkan agama. Dari Az-Zubair bin Awam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an ya'khudha ar-rajulu hablan fayahtatiba thumma yaji'a fayad'ahu fi as-suq fayabi'ahu thumma yastaghni bihi fayunfiqahu ala nafsihi khairul lahu min an yas'ala an-nas a'tauhu aw mana'uhu. Sungguh seorang yang mengambil seutas tali dan pergi mencari kayu bakar, lalu datang lagi dan menaruh kayu bakar itu di pasar untuk dijual. Kayu api lah, kayu bakar ni, kayu api ni. Sehingga dia mendapat kecukupan dengannya, lalu dia membelanjakan hasilnya untuk keperluan sendiri. Itu lebih baik baginya dari meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberinya atau tidak memberinya. Lebih baik kita pergi kerja daripada kita nak minta-minta. Minta tu orang bagi, kalau orang tak bagi, lebih baik kita pergi kerja lagi. Dia kata saya minta tapi orang tak bagi. Tetap juga salah. Sebab bukan maksud dia pada orang tu bagi atau tidak.
Masalah dia pada sifat meminta-minta. Okay? Orang bagi ke orang tak bagi tu, mu boleh duit banyak ke mu boleh duit sikit ke mu tak boleh duit ke, sifat meminta-minta tu tidak ada dalam agama. Okay? Minta dalam urusan minta diri sendirilah. Tapi kalau orang tu kempen berinfak, ayuh kita infak kepada Baitul Salam, ayuh kita infak kepada masjid, ayuh kita infak kepada sekolah, itu dia panggil kempen untuk infak. Ni kalau meminta-minta macam tak adil lah, minta-minta untuk keperluan. Saya tak boleh makan ni, ada tak makanan malam ni? Meminta-minta lah tu. Saya tak ada duit lah nak sekian-sekian. Awak ada duit tak tolong saya? Tu minta-minta lah tu. Tidak termasuk meminta-minta kempen kepada kebaikan. Kempen kepada kebaikan. Walaupun nampak macam tu duduk minta sumbangan tu. Dia minta sumbangan tu untuk entiti, untuk orang lain dan sebagainya. Di dalam riwayat Abdullah bin Amr disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tahillu sadaqatu li ghaniyyin illa li dhi mirratin sawiyyin." Tidak ada sedekah yang halal bagi orang kaya. Tidak halal lah sedekah bagi orang kaya, dan tidak pula bagi orang yang memiliki kekuatan dan sihat. Tak boleh jadi peminta sedekah kalau dia kaya, dan tidak boleh jadi peminta sedekah kalau dia ada kesihatan dan kekuatan. Kata mirrah ialah kekuatan. Kata ini berasal dari kekuatan pintalan tali. Itu terjemahan dia lah. Dengan demikian mirrah dalam hadis ini adalah kuatnya fizik dan sihatnya badan yang memungkinkannya untuk memikul beban keletihan dan kelelahan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, sedekah tidak halal bagi orang yang memiliki kekuatan yang mampu bekerja. Kalau mampu bekerja, tidak boleh bagi seorang tu pergi minta sedekah. Kalau orang nak bagi, lain cerita. Orang nak bagi, lain cerita. Ni dah, apa kerja dia? Kerja dia minta sedekah. Untuk siapa? Untuk sara hidup dia. Bukankah dia ada kekuatan, dia ada kesihatan? Maka tidak boleh, tidak halal baginya minta sedekah, kata Imam Syafi'i. Baik, kalau dia ni dulu dia okey. Dulu dia okey, waktu pandemik dia tak okey. Lalu dia pun pergi ke Baitul Mal untuk minta bantuan. Apakah dia dikira meminta-minta? Dia mesti dilihat pada waktu dia minta-minta tu. Kalau masa tu dia memang tak boleh, susah. Cari kerja tak dapat dan sebagainya. Terdesak dia pergi ke Baitul Mal minta bantuan. Tidak menjadi masalah. Sebab dilihat pada waktu dia tu memang tak mampu sungguh. Sebab tu orang kaya ni ada keadaan dia layak menerima zakat. Padahal dia kaya. Contoh apa dia? Orang kaya yang layak terima zakat. Bila dia ada kekayaan tapi dia tak mampu untuk guna kekayaan tersebut. Sebagai contoh, dia kaya di satu negeri. Sampai ke negeri dia bermusafir di negeri yang lain, kemudian dia terhalang daripada balik. Sehingga duduk di situ jadi Ibnu Sabil. Dia kaya, dia tempat kampung dia, tapi dia terhalang jadi Ibnu Sabil di negeri orang. Zaman dulu bukan masih boleh transfer online macam lah ni. Nah, harta duduk kampung, saya ada duit, tapi duduk kampung saya lah. Nanti kalau saya balik, saya boleh bagi kepada awak. Saya ganti balik duit awak kau dan sebagainya. Ataupun tak ada ganti apalah. Masa tu dia memang susah sungguh. Layak untuk terima zakat. Padahal dia kaya. Sebab masa tu dia tak ada akses untuk harta dia. Okay? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Beberapa lagi kekeliruan sufi. Panjang. Apa muka surat kita ni? .12.30. Kita start berapa dia? Dia sikit lagi kita baca. Bacalah dah. Dari Abul Hasan Yunus bin Abu Bakar Ash-Shibli, dia menuturkan, satu malam ayahku berdiri mengerjakan salat dengan satu kaki berpijak atas lantai, sedangkan kaki yang satu lagi terlunjur ke bawah. Aku mendengar ayah berseru dengan menatap mata, jika kamu terpejam, aku lemparkan kamu ke bawah. Ayahku terus dalam keadaan terpejam. Aku lemparkan ayahku terus dalam keadaan seperti itu sehingga subuh tiba. Keesokannya ayah berkata kepadaku, anakku, semalam aku tidak mendengar ada makhluk yang berzikir kepada Allah selain ayam jantan yang harganya 1/3 dirham. Penulis berkata, orang ini telah menyatakan dua hal atau dua perkara yang tidak boleh dilakukan. Pertama, membahayakan diri sendiri. Dia diri dengan satu kaki. Dia berdiri mengerjakan solat dengan satu kaki yang berpijak atas lantai. Di satu kaki je, satu lagi julu ke bawah. Terjulu teman tergantung ada bawah lah. Jadi pertama, dia membahayakan diri sendiri. Tujuan dia buat gitu apa? Sambil dia pejam mata, dia kata, jika kamu terpejam, aku lemparkan kamu ke bawah. Maknanya kalau kamu tidur waktu solat, kamu akan jatuh rebah beleping. Tahu rebah beleping, tak rebah beleping. Rebah lah maknanya. Kalau dia berdiri semayang, tu tak nak bagi dia tidur lah. Semayang, diri satu kaki, macam bangau tidur tu lah. Bangau kan tidur kaki. Jadi dia semayang, dia kata mata dia pejam. Kalau mu pejam, mu tidur, rebah. Boleh faham tak? Jadi dia paksa diri dia untuk salat dan tidak tidur waktu dia salat. Boleh faham tak ni? Kita ni sekali kita dengar, kita kata, macam ada satu hadis, isteri Rasulullah gantung ikat tali di masjid tu lah kan. Hak ni dia tak ikat tali, dia angkat kaki. Dia angkat kaki satu, dia kata, jika kamu terpejam, aku lemparkan kamu ke bawah. Maknanya rebah kamu. Pasal semayang dengan satu kaki. Dia kata, ayahku sampai subuh duk gitu. Sampai subuh. Lalu dia kata kepada anak dia, semalam aku tidak mendengar ada makhluk yang berzikir kepada Allah selain ayam jantan yang harganya 1/3 dirham. Penulis kata, orang ni dua benda. Dia buat dua benda yang tidak boleh dilakukan. Pertama, membahayakan diri sendiri. Kerana jika dia tertidur, dia akan jatuh dari lantai atas. Dia akan jatuh lantai atas. Kemudian, itu artinya dengan melakukan tindakan tersebut, dia telah membantu mencelakai diri sendiri. Dia telah membantu mencelakai diri sendiri. Sementara tidak diragukan lagi jika dia menjatuhkan diri sendiri dari atas, bererti dia telah melakukan kemaksiatan yang besar. Dengan demikian tindakannya yang membuatnya dirinya jatuh itu merupakan satu kemaksiatan kepada Allah. Kalau betul dia jatuh, siapa salah? Dia. Pasal apa?
Dia sengaja diri satu kaki supaya tak nak tidur. Jadi siapa suruh diri satu kaki? Tuhan tak suruh. Dia sengaja buat. Kalau jatuh, itu kesalahan tu kembali kepada dia. Dia yang mencelakakan dirinya sendiri. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua ialah melarang mata mendapat haknya, iaitu tidur. Kesalahan dia yang kedua ialah dia melarang atau menahan hak matanya. Hak matanya adalah tidur. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li zawjatika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan." Tubuh kamu ada hak yang merupakan kewajipan atas kamu. Isteri kamu juga mempunyai hak yang merupakan kewajipan atas kamu. Mata kamu juga mempunyai hak yang merupakan kewajipan atas kamu. Kan ini cerita Abu Dzar kan, yang sampai pekat tak nak makan, tak nak tidur, tak nak bersama isteri, untuk buat ibadat. Jadi Salman Al-Farisi tegur dia. Akhir sekali Nabi kata, betul, sedekah Salman, betul. Kamu kena jaga. Tubuh kamu ada hak, isteri kamu ada hak, mata kamu pun ada hak. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Idza na'isa ahadukum falyarqud." Kalau kamu mengantuk, maka tidurlah dulu. Satu ketika Rasulullah SAW melintasi tali yang dipasang Zainab. Tali ini Zainab pegang ketika lemah dalam solat. Spontan Nabi SAW memerintahkan agar melepaskan tali tersebut. Seraya bersabda, "Liyusalli ahadukum nasyatah, fa idza kasala aw fatara falyaq'ud." Hendaklah seorang dari kalian solat saat dia mampu, saat dia nasyat ni saat dia ada kekuatan lah. Apabila dia sedang malas ataupun lemah, maka duduklah. Falyarqud ataupun falyaq'ud. Duduk ataupun tidur sebentar. Al-Husain bin Ahmad bin Abdul Rahman As-Saffar mengutarakan Asyibli keluar pada hari Eid, hari raya. Dia pun mencukur bulu mata dan keningnya, lantas memakai perban. Maka dia mengatakan, orang-orang punya waktu untuk berbuka dan ada waktunya pula berhari raya. Sedang aku hanyalah seorang diri dan akulah satu-satunya. Dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Abi Sabir Ad-Dallal, dia bercerita, aku menghampiri Asyibli di kubah para penyair di Masjid Jami' Al-Mansur. Saat itu orang-orang sedang berkumpul di sekitarnya. Tiba-tiba seorang pemuda rupawan menghampirinya di halaqah kami. Di antara orang Baghdad kala itu tidak ada yang lebih rupawan daripada si pemuda. Pemuda ini dikenali sebagai Ibnu Muslim. Melihat kehadiran pemuda itu, Asyibli pun berseru kepadanya, menjauhlah kamu. Akan tetapi pemuda itu tidak mahu berganjak pergi. Asyibli berkata lagi untuk kali kedua, menjauhlah kamu dari kami, wahai syaitan. Namun pemuda itu tetap tidak mahu berganjak pergi. Pada kali ketiga, Asyibli berseru, menjauhlah kamu. Jika tidak mahu, demi Allah akan kurobek-robek seluruh pakaianmu. Ketika itu si pemuda mengenakan pakaian bagus yang nilainya sangat mahal. Akhirnya mendapat ancaman tadi, pemuda itu pun berganjak pergi. Asyibli lantas bersyair, mereka lemparkan daging ke atas burung helang di puncak Aden. Lantas mereka mencela si burung helang lantaran mereka lepas tali kekangnya. Andai mereka ingin kebaikan kami, harusnya mereka tutup wajah rupawanmu. Ibnu Aqil berpendapat, siapa pun yang berkata begitu, berarti dia tersesat dari jalan syariat. Sebab dia menyatakan Allah menciptakan pemuda itu untuk menyebar fitnah, padahal perkara ini tidak benar sama sekali. Allah menciptakan pemuda yang tampan itu untuk menjadi pelajaran sekaligus ujian. Lihatlah matahari,
dia dicipta untuk menyinari dan bukan untuk disembah. Ahmad bin Muhammad An-Nuhawandi berkisah, cucu Ash-Shibli yang bernama Ali meninggal. Lalu ibunya menggunting rambut saat musibah ini menimpa. Ash-Shibli sendiri yang berjanggut tebal menyuruh agar ia dicukur habis. Maka ada orang bertanya kepadanya, "Wahai guru, mengapa kamu berbuat itu?" Dia menjawab, "Perempuan ini mencukur rambutnya demi makhluk yang telah pergi. Tidakkah sebaiknya aku mencukur janggutku untuk zat yang tetap ada?" Banyak syubhat ni benar, satu-satu tu ada. Pertama disebut dia cukur habis bulu mata dan bulu kening ni supaya nampak dia seorang je, dia bersendiri pada hari raya, tak campur dengan orang. Orang lain berhari raya, dia sendiri tidak berhari raya. Dia cukur kening dia, dia cukur bulu mata dia, dan dialah satu-satunya orang yang begitu. Lalu dia tidak berraya bersama orang. Itu pun pelik dah. Bapa dia nak taksir raya, sedangkan hari raya tu hari gembira untuk semua umat Islam. Satu. Yang kedua, masalah dia halau budak yang cantik, dan dia anggap budak cantik tersebut adalah fitnah kepada dia. Dan selayaknya, kata apa, andai mereka inginkan kebaikan kami, harus mereka tutupi wajah rupawanmu. Jangan mari jumpa dia dengan wajah rupawan itu. Kalau mau mari juga, aku koyak bajumu. Dia kata apa? Masalahnya bukan masa ciptaan rupawan dia, masalah kita. Jangan marah ke dia comel. Kita yang kena tunduk pandangan. Pasal apa? Macam tadilah dia kata matahari dicipta untuk menyinari. Jangan marah ke matahari. Dia bukan dicipta untuk disembah. Nah, kita tak boleh halang, biarlah Tuhan tak buat matahari. Mu tak asyik cahaya ke? Ni syubhah belaka ni. Ni marah ke orang rupa handsome. Pasal apa? Memberi fitnah kepada dia. Tunduklah pandangan kamu. Seterusnya fitnah syubhah apa lagi, dia kata apa? Dia tengok wanita tersebut cukup pala bila anak dia mati. Lalu dia kata, tengok wanita dia sanggup cukup pala kerana hilangnya seseorang, kerana seseorang yang mati. Sedang aku sanggup cukur janggutku kepada Tuhan yang senantiasa hidup. Dia kira cukur rambut tu satu pengorbanan seorang ibu kepada anaknya yang telah meninggal dunia. Lalu dia mengorbankan janggutnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia mari mana alasan dia tu? Alasan dia tu rasalah sangkaan. Padahal dalam agama Nabi tak bagi cukur janggut. Nabi suruh simpan janggut. Perintah agama tu. Kita kena tengok perintah agama tu. Abdullah bin Ali As-Sarraj berkata, Ash-Shibli pernah mengenakan pakaian mahal, namun dia melepasnya dan mencampakkannya atas api. Bila bakar baju mahal, lepas tu dia buka baju tersebut, campur atas api. As-Sarraj berkata, diriwayatkan juga dari Ash-Shibli, dia mengambil minyak ambar, lalu ditaruh di atas api untuk mendupai ekor keldai. Ekor keldai. Masih dinukilkan dari As-Sarraj, diriwayatkan bahawa Ash-Shibli menjual rumah miliknya, lalu membahagikan hasil penjualannya. Meski punya keluarga, dia tidak memberi mereka sesen pun daripadanya. Satu ketika dia mendengar seorang membaca Al-Quran berikut, Ikhsa'u fiha, qala ikhsa'u fiha, tinggallah dengan hina di dalamnya. Maka dia pun berharap, seandainya aku termasuk salah seorang dari mereka. Oh, dahsyat.
Ada beberapa syubhah situ. Pertama, dia jual rumah, lepas tu dia bagi ke orang hasil jualan rumah. Ahli keluarga dia tak tinggal 1 sen pun. Dia tak bagi 1 sen pun. Ini bertentangan dengan sabda Nabi SAW. Seorang sahabat Sa'ad nak bagi semua harta dia. Nabi tanya dia, apa yang kamu tinggalkan kepada anak? Dia nak bagi. Sehingga Nabi kata, tak boleh bagi semua. Dia kata separuh. Separuh pun tak boleh bagi. 1/3. 1/3 boleh. 1/3 tu pun banyak. Lalu Nabi kata, kamu tinggalkan keluarga kamu dalam keadaan berharta, tidak meminta-minta lebih baik. Kan? Tiba-tiba orang ni, semua harta dia bagi, anak-anak dia pun tak ada apa pun dia tinggal. Yang seterusnya, dia berharap, dia baca, qalakhsa'u fiha. Duduklah kamu dalam keadaan hina. Lalu dia pun baca ayat tersebut, dia kata, aku harap aku termasuk dari orang-orang yang hina. Kata penulis kita, dia ni, bahasa mudah ni kan, dia kira, dia mikir lagu mana bahasa kita. Ayat qalakhsa'u fiha wala tukallimun. Tinggallah kamu di dalamnya dalam keadaan hina. Jangan kamu bercakap dengan aku. Ayat tu, ayat Allah sebut kepada penghuni neraka. Macam mana dia boleh bercita-cita dia termasuk daripada kalangan orang yang Allah Ta'ala sebut gitu? Okay? Padahal Allah tidak berbicara pun kepada mereka. Andai pun memang benar demikian, pembicaraan itu merupakan penghinaan bagi mereka. Memang sebenarnya apa ini sampai-sampai dia diminta penuh harap oleh Asy-Syibli. Ataupun dia berharap, seandainya aku termasuk salah seorang daripada mereka yang berbicara dengan Allah. Kalau dia anggap sebab ahli neraka tu Allah berbicara, aku berharap Allah berbicara dengan aku, pun dia merupakan penghinaan juga. Macam mana dia boleh berharap begitu? Berbicara dengan Allah dalam dialog ahli neraka. Kalau kita nak minta sungguh-sungguh, minta dialog ahli syurga lah. Mintalah Allah Ta'ala kata kepada aku, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau cita-cita tu tak apa. As-Sarraj juga menukilkan satu ketika Asy-Syibli menyatakan di majlisnya, Allah memiliki hamba-hamba yang seandainya mereka meludahi neraka Jahannam, pasti ia padam kerananya. La ilaha illallah. Ni sama, sehari 2 hari ni duk sebar berita ni. Ada seorang Grand Master, Tok Guru Tarekat yang difatwakan sesat. Yang sekarang ni dalam polemik, ada orang yang berusaha menghalalkan dia. Kan? Dia sebut macam mana? Aku ada satu zikir, kalau zikir ni syaitan pun baca, syaitan pun jadi Islam. Tengok tak video tu? Tak tengok? Dia panggil apa? Sultanim Allah. Tak ingat dah nama kita pun, tak ada makna nak apa zikir dia tu pun. Tapi sebut pendek ya. Dia kata zikir dia ni, ada aku mari ilham Tuhan bagi ke aku, kalau setan baca zikir ni, setan pun jadi Muslim. Dahsyat untuk guru dia ni. Pelik. Jadi benda-benda macam ni lah kita panggil kekeliruan dari kalangan sufi. Kekeliruan dari kalangan sufi. Sampai dia boleh kata sesuatu yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, zikir yang dia reka. Lalu dia kata kalau syaitan pun baca, syaitan masuk Islam. Selamat syaitan kalau baca zikir ni. Berani-beraninya dia kata macam tu.
Abu Ali Ad-Daqqaq bercerita, aku menerima khabar bahawasanya Ash-Shibli mengenakan celak dengan sekian banyak garam agar tetap terjaga dan tidak mengantuk. Penulis berkata, ini jelas-jelas perbuatan yang buruk. Tidak halal bagi setiap Muslim untuk menyeksa diri. Perbuatan seperti ini boleh menyebabkan kebutaan. Mana dong, kalau pakai celok campur garam boleh jadi buta. Islam tak benar buat macam tu. Terus bergadang, yakni terus berjaga, tidak diperbolehkan. Sebab tindakan seperti ini nescaya menggugurkan hak diri sendiri. Berjaga setiap hari dan sedikit makan mungkin membuat Shibli mengalami keadaan dan berbuat sesuatu yang tidak baik. Aku berkata, Abu Hamid bercerita bahawa Shibli mengambil wang sebanyak 50 dinar. Lantas dia membuangnya ke sungai Tigris sambil berseru, siapa yang memuliakanmu, Allah pun menghinakannya. Sesiapa yang memuliakanmu, yakni siapa muliakan duit tu, Allah akan hinakan dia. Aku lebih hairan kepada Al-Ghazali daripada Ash-Shibli. Al-Ghazali menyebut kisah ini dalam konteks memuji, bukan mengingkari, sedangkan dia memiliki ilmu fiqh yang dalam. Ni, dia ilmu faqih, ulama, Al-Imam Al-Ghazali. Tapi bila dia sebut daripada Ash-Shibli tu, dia puji Ash-Shibli yang buang duit 50 dinar, dia kata aku hairan. Lebih hairan kepada siapa? Lebih hairan kepada Al-Ghazali daripada Ash-Shibli. Ash-Shibli tu tak apalah, moga dia memang gitu dah. Tapi kenapa Al-Ghazali puji dia, sedang dia adalah seorang yang faqih dalam agama. Baik, sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, penulis kita ni Ibnul Jauzi menukilkan kekeliruan di kalangan orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada sufi dan tidak berpaksi kepada perintah Allah. Sedangkan kita ulang juga bahawa sufi yang dulu-dulu, asal-asal dulu tidak begini. Semisal Junaid Al-Baghdadi, semisal Abdul Qadir Al-Jailani, orang-orang yang dikatakan paksi kepada kesufian dan tasawuf, dulu mereka bukanlah orang yang suka merapu dalam agama. Sebaliknya mereka beragama dengan panduan yang benar dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Begitulah juga kata di Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia kata kalau betul ada lagi zaman ni seorang sufi yang sebenar, tunjuk kepada aku nak jadi anak murid dia. Sebab yang aku tahu tak ada dah sufi begitu zaman ni. Sufi zaman ni banyaknya merapu. Tengok dah, nak pergi tunduk ke diri salam ke dia, katok selipar atas kepala. Orang salah katok selipar, orang katok selipar atas kepala. Zikir pelik-pelik, joget musing-musing, lompat-lompat. Ada agama suruh macam tu. Lepas tu berani-beraninya dia guna nas-nas agama dalam konteks yang tidak ada. Wak mari cari juga dalil yang membolehkan melompat-lompat dalam zikir. Cari juga dalil yang membolehkan apa yang dia buat tu kata ada dalam agama. Menari-nari dalam agama. Sedangkan Nabi SAW tidak pernah membuat macam tu. Jadi ini sebenarnya kekeliruan dalam agama apabila tidak kembali kepada ulama yang sebenar. Ulama yang sebenar macam mana? Mereka kembali kepada perintah Allah dan Rasul. Tengok apa yang Allah Ta'ala nak. Kalau Allah bagi harta pun, maknanya Allah nak suruh syukur. Bersyukur kepada Allah. Jangan pergi buang harta tu. Kalau Allah bagi ujian, Allah nak suruh sabar, maka bersabarlah. Dan banyak lagi perintah-perintah agama. Tuhan suruh simpan janggut, Nabi suruh simpan janggut. Jangan pergi cukur. Walaupun alasan dia, aku cukur janggut ni kerana mengingati Tuhan yang maha hidup. Ada orang cukur rambut mengingati orang yang mati. Lalu aku cukur janggut mengingati Tuhan yang hidup. Itu semua kekeliruan. Nampak macam baik, tapi sebenarnya kejahilan. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Zaman lah ni macam-macam timbul zaman kita ni. Pelik-pelik amalan, pelik-pelik zikir, pelik-pelik.
ritual pelik-pelik. Semayang dengan tutup mukanya, jadi macam watak dalam komik pula je. Akatsuki ke apa. Naruto ke apa dia. Pelik-pelik jadi. Allah. Itulah dia panggil kejahilan tu, kekeliruan tu. Dia kata dia tahu isi. Syariat hak Nabi ajar ni semuanya kulit. Hak dia ni adalah isi. Hak dia ni mari mana? Tak ada mari mana, direct daripada Allah. Kita dah bahas dah sebelum daripada ni, kekeliruan mereka yang menyatakan apa yang mereka dapat tu datang dari Allah. Mana kekeliruannya? Siapa yang boleh bagi tahu itu betul daripada Allah, bukan daripada syaitan. Dia sendiri pun tak boleh justify. Bisikan tu datang daripada Allah ke bisikan daripada syaitan? Dia tak boleh justify. Kita kata mudah, kalau benda bertentangan dengan apa yang Allah dah wahyukan, apa yang Nabi SAW suruh, maka confirm itu bisikan syaitan. Mustahil Allah akan bisikkan kepada seseorang satu ilmu atau ilham yang bertentangan dengan Quran yang Allah sendiri turunkan. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau dia bukan daripada Allah, pasti akan bertentangan dia banyak. Dan kalau dia datang dari Allah, pasti tak ada pertentangan. Jadi kalau bisikan tu betul daripada Allah, dia tak akan bersalahan dengan Quran dan Sunnah. Sebab tu kita kata apa-apa amalan ni jangan bagi bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Quran suruh macam mana, gitulah dia. Nabi suruh macam mana, gitulah dia yang betul datang dari Allah. Tapi kalau Nabi, Quran kata macam ni, hadis kata macam ni, dia buat bertentangan dengan tu, lalu dia kata ni direct daripada Allah, kita kata itu bohong. Kalau betul datang dari Allah juga, dia tak akan bertembung dengan Quran dan hadis. Kalau bertembung dengan Quran dan hadis, itu sebenarnya bisikan syaitan, tapi dia jahil, lalu dia anggap itu bisikan dari Tuhan. Itu bahaya. Kita kena ada asas. Kummah asas dia apa dia? Manhaj atau yang menjaga agama ni adalah Quran dan Sunnah. Nabi SAW dah pesan, dua perkara Nabi tinggal, tak akan sesat buat selama-lamanya sampai kiamat. Kitab Allah dan Sunnah Rasul. Itu janji Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita dalam agama. Kita tak tahu belaka, bukanlah kita ni orang alim. Banyak lagi yang kita tak tahu. Dan memang ilmu Allah tu luas, betul. Tapi seluas-luas ilmu Allah, dia tidak akan menyanggahi Quran dan Sunnah. Kerana yang turunkan Quran, yang sampaikan wahyu kepada Nabi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Tak akan ada pertentangan antara dua kehendak Allah. Kalau Allah nak kehendak gini, takkan Allah bagi ilham kepada kamu menyanggahi Quran dia. Melainkan itu semua adalah kekeliruan dan kebodohan yang dianggap dia dapat ilham direct daripada Tuhan. Kata dia lah yang sebenarnya dia sedang mendengar bisikan-bisikan syaitan. Ni wallahu ta'ala alam. Kita berhenti dangkalnya kefahaman kaum sufi. Kita akan bicara pada bab lain. Dan suka juga saya tekankan di sini, bila penulis ni kata sufi, dia maksudkan sufi yang belah-belah bawah yang menyimpang ni. Penulis kita ni dah justify sebelum ni, sufi dulu betul. Tapi sufi hak ke bawah-bawah ni, yang banyak karut-marut ni, hak ni nama hak merapu dan meraban lah kita kata. Jadi bukan semua sufi itu tak betul. Kalau sufi dulu-dulu tu okey. Tapi sufi yang tidak berpandu kepada Quran dan Sunnah, itulah yang kita kena elak. Wallahu ta'ala alam. Sekali lagi, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.